Okey, baik, kita teruskan kita punya tutoran hari ini. Supaya kita tak nak membuang masa lagi, kita akan membuat tutoran 4.2. Tutoran 4.2 supaya kita terus saja, kita tak nak buang masa. Baik, sebelum tu saya nak mendengar suara saya dengan jelas. Adakah anda mendengar suara saya dengan jelas? Dengar. Okey, dengar. Baik. Sir. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau dengar, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita, saya nak komen sedikit tentang kerja anda 4.1 yang saya suruh hantar pada semalam. Soalan 4.1 ialah convert binary to hexadecimal. Ada yang membuat conversion dari binary ditukar menjadi decimal, kemudian dari decimal tukar kepada hexadecimal. Tidak menjadi masalah. Cuma saya khawatir apabila anda membuat langkah yang panjang dari binary ke decimal, kemudian decimal pergi pada hexadecimal, saya risaukan anda membuat kesilapan pada sama ada dalam anda mencampurkan nombor-nombor yang terlampau besar, kemudian anda membuat kesalahan pada bahagi pula. Pada bahagi pula. Yang itu saya risaukan. Jadi kalau anda nak membuat soalan ataupun jawapan conversation from binary to hexadecimal, kalau soalan tu direct, pastikan anda membuat direct seperti yang ini. Yang ini jadi jelas, nampak. Kita bahagikan kepada 4 nombor binary itu. Bermula dari kanan ke kiri. Jangan dari kiri ke kanan. Ada yang silap, dia membahagikan nombor itu dari kiri ke kanan. Sepatutnya dari kanan ke kiri nombor tersebut. Itu jangan buat kesilapan. Okey, jadi sesiapa yang membuat, kalau soalan itu, soalan nanti bila soalan dalam PSPM, soalan itu convert binary to hexadecimal from decimal. Itu baru kita buat dari binary pergi convert to decimal. Kemudian dari decimal barulah kita convert ke hexadecimal. Tetapi kalau soalan itu direct, binary to hexadecimal, kita kena jawab yang sedemikianlah, yang macam ni. Kita tahu dah direct. Jadi satu mengurangkan risiko kesilapan semasa membuat pengiraan. Okey. Kemudian satu lagi saya nak tegur ialah mengenai dengan jawapan anda. Pastikan bila kita nak membuat jawapan anda, base untuk 16 dan base untuk 2 mesti kita tunjukkan. Jangan tak tunjuk. Kalau tak tunjuk jadi macam ni. Contoh soalan yang ini. Soalan yang ini. Kita tak tahu sekarang 11001 based on 2 kita nak convert ke hexa sebenarnya. Tetapi kita jawab 31. 31 ialah 31. Tetapi 31 based on 16 jumlah dia tak sama dengan 31 decimal, tak sama. Samalah juga dengan 19 yang ni. Sama juga dengan 19 yang soalan nombor B ni. 19 based on 16, 9 based on 16 is not same value for 19 based on 10. For decimal numbers, dia tak sama dia punya jumlah. Jadi pastikan bila anda nak menjawab base 16 and base 2, you must show the base system. Ingat Okey. Boleh? Ada apa soalan sebelum saya teruskan tutoran kita? Ada apa soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada tutorial kita, tutorial
4.2 tutorial 4.2 convert 10011 to hexadecimal, show working step. Jadi soalan itu ialah soalan direct. Soalan direct, jadi kita kena convert 10011 tukar menjadi hexadecimal. Apa perlu kita buat? Kita kena bahagikan dia kepada 4 digit bermula dari dari kanan ke kiri. Jadi kita kira 4, 1, 2, 3, 4 dan kita bahagikan nombor tersebut. Okey, kita bahagikan nombor tersebut. Jadi ini ialah 2, 4, 2. Minta maaf. Nombor pertama ialah 1, nombor kedua ialah 2. 2 kuasa 3 ialah 2 kuasa 2 ialah 4, 2 kuasa 3 ialah 8. Kemudian sini ialah 1. Jadi yang ini ialah 3 sebab 2 tambah 1, yang ini ialah 1. Jadi jawapan 1001 based on to convert to decimal, the answer is 13 based on 16. Alright. Saya harap anda faham cara bagaimana untuk menjawab soalan conversion from binary to hexadecimal number. Okay, next question is convert 100 based on 16 to binary numbers. 1 0 0. Okay, 100 must be remember conversion, convert by hexadecimal to binary, ready for space. So every digit must be ready for space. Must be ready for space. Must be ready for space. Alright. 0 for space ini ialah 1, 2, 4, 8. And then this one is 1, 2, 4, 8. This one is 1, 2, 4, 8. Alright. Now 0, how to get 0? 0 is 0, 0, 0 lah. Semua kosong lah kan. 0, 0, 0 lah. Kemudian kosong pun sama. 0, 0, 0, 0. How to get 1? 1. Jadi yang lain ini ialah kosong, kosong, kosong. Baik. Kita tengok dekat sini. Kalau kita membuat conversion direct. Kalau kita membuat conversion direct. Pastikan yang 4 kolom ini ialah menunjukkan characters. Menunjukkan characters. Iaitu 8 bit. Menunjukkan characters. Kalau kita membuat conversion dari hexa kepada binary, kita melalui decimal numbers, kita tak perlu kosong di belakang ini kita sertakan. Tetapi apabila kita membuat direct macam ni, jadi kita kena sertakan kosong yang di belakang itu sebab ia menunjukkan characters. Jadi 100 based on 16 equal 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 based on 2. Jadi
Nombor yang di belakang ini 000 ini kena sertakan sebab ia menunjukkan characters. Ia menunjukkan characters. Kalau kita convert dari hexa kepada decimal number dahulu, kemudian baru kita pergi kepada binary, 0 di belakang ini tidak perlu. Sebab itu kita menggunakan operation matematik. Alright? Saya harap anda semua faham. Ada soalan sebelum saya teruskan soalan? Ada, sir. Ya. Sir, boleh ke kalau yang 116 tu kita bahagikan dengan 2? 100 Base 16 tu kita Ah. bahagikan dengan 2 untuk binary tu. base 16, macam mana nak bagi kepada 2? Ialah itu dari kita kena jadikan dari 100 ni, kita kena tukar jadi decimal dahulu, betul tak? Betul tak? 100 ni based on 16. Kita tukar jadi decimal dahulu. Kemudian baru kita bahagikan kepada 2. Kepada binary. Faham tak? Itu langkah Faham, yang sir. panjang lah. Tetapi kalau kita langkah yang terus direct from hexa, dari hexa decimal pergi kepada binary, kita terus direct macam ni. Kan? Satu digit kita sediakan 4 ruang untuk kita dapatkan binary numbers. Kalau kita nak bagikan boleh. Jadi 100 ni 100 kita nak tukarkan kepada decimal kan? Kita nak tukar kepada decimal 16 power of 0, 16 power of 1, 16 power of 2. Jadi ini ialah 16 power of 2, 2 berapa? Lupa saya dah. (256) ya. 256. Jadi 256. Jadi kita akan dapat 256. Jadi 256 ni, kita akan dapat 256 ni, kita kena bahagikan kepada 2. Jadi 256 kita kena bahagikan kepada 2. Dan kemudian kita akan dapatlah jawapannya. Baru kita akan dapat jawapan yang sama macam ni. Yang akan dapat yang sama macam ni. Cuma kalau kita tukarkan dari hexa kepada decimal, nombor yang belakang ni, yang nombor yang saya bagi anak panah ni, yang banyak kosong ni, kita tak perlu. Tetapi bila kita direct macam ni, yang saya buat, yang saya bulatkan ni, okey, kalau kita direct yang macam ni, nombor yang belakang ni mesti kita sertakan sebab ia menunjukkan characters. Yang kita buat yang ini, yang saya bagi anak panah ni, ini kita membuat menggunakan operator matematik. Kena faham tu Jadi yang ini kosong di belakang tak perlu diwujudkan. Tetapi kalau kita membuat direct macam ni, kosong di belakang kena wujudkan. Sebab ia menunjukkan characters. Ada apa lagi soalan? Sir. Ya. Kawan saya T21, dia tanya kenapa saya tak bagi link meet ni dekat dia orang untuk kelas dia orang pukul 3. Ada lah. Link 21. Ada ke? Tak tahu, dia tanya saya. Sekejap. Saya tak bagi link. Minta maaf lah. Aduh, ya Allah. Okay, sir. Okay, sorry. Kenapa saya lupa saya? Okay. Saya pun tak perasan. Terima kasih. Okay, kita teruskan. Okay. Sama, sir. Patutlah dia orang tanya, saya pun tak perasan sebab saya share apa ni? Apa nama? Barulah dia orang masuk Alah, kesian dia orang. Tapi tak apalah. Tak ada hal lah tu. Okey, kita teruskan ke soalan yang ketiga. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Kejap ya.
Saya padam dulu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ialah convert 100 tu convert convert 100 0111 convert 0 sorry 0 0 1 1 1 1 1 0 1 to hexa. Okey, sekarang ini kita nak convert dari sini pergi kepada hexa. Apakah formula kita? Apa formula kita dari convert nak pergi kepada dari binary ke hexa? Siapa boleh jawab? Kebanyakan anda bila soalan direct macam ni, anda tukarkan dari binary pergi kepada decimal dahulu. Kemudian dari decimal barulah anda dapatkan hexa. Itu ialah langkah yang panjang. Kalau dua markah tak perlu langkah yang panjang. Jadi pastikan kita menjawab soalan dengan smart lah. Jadi kalau macam ni 0111102 based on 2 tukar kepada hexa, kita nak convert kepada hexa. Apa perlu kita buat? Kita cuma bahagikan kepada 4 huruf, 4 digit bermula dari kanan ke kiri. Okey, sekarang kita ada 0 1 1 1 1, ada 4 1 0 1. Jadi kita berkira dari kanan ke kiri, kita ada 4 digit 1 2 3 4 dan kita grupkan menjadi satu grup. Menjadi satu grup. Kemudian menjadi satu grup. Okey, semua faham ini ialah satu grup dan ini ialah satu grup. Jadi ada dua grup kat sini. Okey, ada dua grup kat situ. Jadi kita bermula dengan 1 2 4 8. Sini pun sama 1 2 4 8. Jadi kita mula 8 tambah dengan 4 sama dengan 12. 12 tambah 1 ialah 13. 13, yang sini 2. 2 tambah dengan 1, 3. Okey, jadi kita akan dapat 3 dengan 13. 3 dengan 13. 3, apakah 3 dalam hexa? Apa 3 dalam hexa? Siapa yang boleh jawab? Apakah 3 dalam hexa? Siapa boleh jawab? 3 dalam hexa? 3 lah kan? 3 dalam hexa ialah 3 lah. Kalau 13 dalam hexa? C. 13 dalam hexa ialah C. So jawapan kita ialah 0 1 1 1 1 0 1 based on 2 equal 3 C based on 16. Pastikan base kita tulis. Kalau kita tak tulis, jawapan anda salah. Okey, ingat tu. Ingat baik-baik Pastikan kita tulis jawapan anda. Jawapan base 16 tu. Okay, now for ECA. For ECA.
Okey, saya letak dulu. 4 E C A based on 16. Apa perlu kita buat daripada hexadecimal pergi binary? Apa nak buat? Daripada hexa ke binary, apa nak buat? Kita kena sediakan 4 space setiap satu, betul tak? Setiap satu huruf, setiap satu digit itu kita kena sediakan space. 4 space. Jadi setiap satu ni kita kena sediakan 4 space. Setiap satu ni. Sediakan 4 space. Jadi sekarang ini A ialah 10. C ialah 13. E ialah 14. Dan 4 ialah 4 lah. Kita tak ubah. Baik, bagaimana untuk mendapatkan 10 dalam binary? Nak dapat 10 dalam binary. Sir, C bukan 14 ke? Oh, C 14. E bukan 14. E lah 14. C 13. C 12. C 12. Tengok saya pun dah salah. C 12. Terima kasih siapa tadi yang membetulkan. Okey, C ialah 12. Kat sini tadi salah lah ni. 13, 3C. Salah ni. 3C ni. C ialah 13 ialah D. D. Ni ialah 3D. Tengok kan dah salah. Ni ialah 3D. Jadi jawapan dia ialah 3D. 3D. Based on 16. Okey, sekarang kita betulkan yang tadi. 4ECA kita tukar menjadi binary. A 10. Macam mana nak buatkan 10? Kalau saya sediakan 4 space ini. 1, 2, 4, 8. Macam mana nak dapatkan 10? Apa tambah apa? Siapa boleh jawab? Apa tambah apa untuk dapatkan 10? 8 tambah 2. Yes, 8 tambah 2. Jadi 8 dengan 2. Yang lain kosong, kosong. Sama juga dengan 12. 12 kita ada 4. Macam mana nak dapatkan 12? 8 tambah 4. Jadi 1, 1. Yang lain kosong. Kalau nak dapatkan 14, macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau dapat 14? Satu. 8 tambah 4 tambah 2. Ya, 1, 1, 1, kosong. Macam mana nak dapatkan 4 pula? Kita nak dapatkan 4. 4 ialah 0, 1, 0, 0. Okey. Jadi jawapan kita ialah 4 E C A based on 16 equal 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 based on 2. Ini jawapan kita. Okey, baik. Jadi, ramai yang tidak menyertakan kosong di belakang ni. Yang saya letak anak panah tu. Ramai yang tak letak kat situ. Kalau kita membuat pengiraan secara
Macam yang saya bulatkan ni. Yang ni. Kalau kita buat yang secara macam ni, pastikan kosong di belakang itu kita sertakan sebab ia menunjukkan tentang characters. Kecuali kalau kita membuat pengiraan dari heksa ditukar menjadi desimal, kemudian dari desimal tukar menjadi heksadesimal. Daripada heksadesimal tukar kepada desimal dan daripada desimal pergi kepada binary. Itu kosong di belakang tak perlu kita sertakan. Tapi kalau kita membuat secara direct sedemikian macam yang kita buat sekarang, maka kosong di belakang kita kena sertakan sebab ia menunjukkan characters. Saya harap anda faham, jangan buat kesilapan semasa menjawab soalan PSPM. Saya risaukan nanti jawapan anda sebenarnya betul, tetapi disebabkan anda tak buat kosong di belakang tu, jadi jawapan anda menjadi salah. Okey, ada apa-apa soalan? Sekarang kita dah jawab semua keempat-empat soalan untuk tutorial 4.2. Okey, baik. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada? Sir nak tanya. Ya, boleh tanya. Tak. UPS minggu depan tu kan subjektif ke objektif? Okey, untuk soalan UPS minggu hadapan semuanya subjektif. Tak ada soalan objektif. Soalan dia ialah subjektif semua. Cuma soalan itu adalah soalan maknanya soalan tu soalan yang mudah lah, bukan soalan yang susah. Soalan yang mudah. Dari kefahaman dan soalan pengetahuan. Itu saja. Dua tahap saja. Pengetahuan dan kefahaman saja. Tak ada analisis, semua tak ada. Okey. Ada apa lagi soalan? Sir, Ya. UPS masuk dari chapter mana sampai mana, sir? Okey, chapter 1.1 to 1.3. 3 chapter saja. Daripada 1.1, 1.1, 1.2 and 1.3. Itu saja yang masuk dalam UPS. Okay, ada lagi soalan? Maknanya yang kita belajar kuliah pagi tadi ialah tentang 1.4 iaitu logic gate. Dia tak masuk dalam UPS 1. Logic gate akan masuk di dalam UPS 2. Logic gate. Kalau tak silap saya. Tak. Dia akan masuk pada PSPM nanti. UPS 2 bermula dengan yalah betul lah logic gate. Ya betul. Dia akan masuk UPS 2 nanti. Untuk UPS 1, 1.1, 1.2 and 1.3 only. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita nak menguji anda untuk saya nak cuba anda menjawab 2 soalan saja. Tak perlulah banyak-banyak sebab anda mungkin ada banyak kerja kan. Saya nak anda buat 2 soalan saja. Soalan yang pertama ialah A, C, E, B. Based on 16, convert to binary. Okay, based on 16, convert to binary. Okay, this is question number 1. Question number 2, convert
from binary to hexa. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1. Based on 2, convert to hexa. Okay, this one convert to hexa. Convert to hexa. Hexadesimal. Alright. Hanya 2 soalan saja. Pastikan anda dapat menjawab soalan ini. Saya nak cara bagaimana untuk anda menjawab 2 soalan. Convert from hexadecimal to binary and then convert from binary to hexadecimal. Anda sila jawab 2 soalan ini saja dan bagi pada grup grup tutorial pula. Grup apa nama? Grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp pula. Grup Telegram. Ya Allah, kenapalah susah sangat nak ni. Grup Telegram. Saya harap anda dapat soalan tersebut. Dapat soalan tersebut. 2 soalan itu kita akhiri kita punya tutoran. Kalau ada soalan? Ada soalan? Ada soalan sebelum kita habiskan kita punya tutoran? Tak. Tak ada Kalau tak ada, sekejap kita tengok dulu kehadiran. Kehadiran masih lagi ramai yang belum hadir lagi. Kehadiran kita tengok kehadiran untuk MT21 ramai lagi yang belum hadir. Pastikan anda isi kehadiran anda. Juga MT20 kita tengok ramai lagi yang masih lagi belum isi. Tolong isi. Ain Najiha, Mariam, siapa lagi? Haris. Ini siapa lagi? Nur Aziana, Nurul Adira, Nur Siti Nur Sakina masih belum hadir lagi. Siti Umairah bagi MT21. MT21 Azmin Shah tak hadir lagi. Muhammad Faik, Aina Najiha, Adilah tak hadir. Saya dah isi Sir Azmin Shah. Okey, baik. Saya minta maaf kepada MT21, saya tak bagi link awal tadi, saya pun terlupa. Saya send pada MT20 saja. Minta maaf banyak-banyak agar tidak berulang kembali saya punya apa tadilah. Jadi untuk hari ini itu saja. Jadi tolong jawab 2 soalan yang saya telah beri tadi dan tolong send di dalam Telegram group untuk saya semak adakah anda faham ataupun tidak kelas tutoran kita pada petang ini. Jadi untuk minggu hadapan kelas hari Ahad malam kita ada UPS 1. Jadi jangan sampai anda tidak hadir untuk menjawab soalan UPS 1. Sebab soalan UPS 1 itu adalah akan masuk di dalam kita punya PB. Dalam kita punya PB. Penilaian berterusan. Saya harap anda tidak mesti menghadirkan diri, wajib menghadirkan diri untuk menjawab soalan tersebut. Faham cuba ingat-ingatkan kawan-kawan yang lain supaya menjawab soalan UPS tersebut. Okey, ada apa-apa lagi sebelum kita akhiri kita punya tutoran kita petang ni? Sekali lagi saya minta maaf kepada MT21. Saya tidak memberi link yang awal tadi. Macam seolah-olah saya pulaukan pula. Minta maaf banyak-banyak, saya tidak perasan. Kelas dah mula baru saya perasan. Okey, terima kasih kepada yang memberitahu saya tadilah.
Okey, itu saja untuk petang ni. Saya harap semua faham pengajaran pada petang ni dan jawablah 2 soalan untuk menilai anda kefahaman anda tentang tutoran pada petang ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.